Perdagangan manusia Malaysia kekal tercorot. Malaysia kekal dalam tahap 3 dalam laporan tahunan perdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat. Laporan yang dikeluarkan hari ini itu berkata kerajaan tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk penghapusan perdagangan dan tidak melakukan usaha yang ketara untuk berbuat demikian, walaupun mengambil kira kesan pandemik COVID-19 terhadap kapasiti anti perdagangan negara. Oleh itu, Malaysia kekal di tahap yang ketiga. Kata laporan itu, Malaysia diletakkan dalam senarai pantau tahap 2 dari tahun 2018 hingga 2020 sebelum turun ke tahap 3 peringkat terendah tahun lalu. Menurut laporan tersebut, kerajaan Malaysia terus menggabungkan jenayah perdagangan manusia dengan penyeludupan migran. Tindakan ini menghalang penguatkuasaan undang-undang dan usaha mengenal pasti mangsa. Laporan itu menegaskan siasatan anti perdagangan menurun dan kerajaan tidak mendakwa atau mensabitkan pegawai kerajaan yang didakwa terlibat dalam jenayah perdagangan. Laporan itu juga menyatakan seperti tahun-tahun sebelumnya, kerajaan tidak menangani secukupnya atau mengenakan dakwaan yang boleh dipercayai daripada sumber yang mendakwa perdagangan buruh atau buruh paksa dalam industri pembuatan getah dan sektor minyak sawit. Semakin buruk nampaknya persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia. Malah perdagangan manusia di negara ini dikaitkan pula dengan dakwaan amalan buruh paksa. Ini memberi gambaran seolah-olah sektor korporat negara ini bersekongkol dengan perdagangan manusia yang dianggap sebagai perhambaan moden. Malangnya mutakhir ini, kekerapan kes syarikat Malaysia dikenakan tindakan oleh Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat berhubung dakwaan amalan buruh paksa seolah-olah mengiyakan dakwaan tersebut. Januari lalu, CBP Amerika Syarikat mengeluarkan notis penemuan dan perintah tahan pelepasan WRO terhadap beberapa syarikat tempatan dan menyita semua produk kelapa sawit keluaran Sime Darby Plantation Berhad serta anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Pada Mei tahun lalu pula, Amerika Syarikat merampas 4.68 juta sarung tangan getah yang bernilai $690,000 Amerika bersamaan 2.84 juta ringgit yang dikeluarkan oleh anak syarikat Top Glove Corporation Berhad berikutan maklumat bahawa ia dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Sebelum itu, pada Oktober tahun lalu, sarung tangan pakai buang yang dihasilkan oleh anak syarikat milik penuh Supermax Corporation Berhad, Maxter Glove Manufacturing Sdn Berhad, Maxwell Glove Manufacturing Berhad dan Supermax Glove Manufacturing ditahan daripada memasuki semua pelabuhan masuk Amerika Syarikat atas dakwaan yang sama. Negara tahap 3 didapati mempunyai dasar atau corak perdagangan manusia tajaan kerajaan dalam program yang dibiayai kerajaan. Hakikatnya negara kita berhadapan dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti beramai-ramai, seolah-olah wujudnya sindiket yang membawa rakyat asing ke negara ini untuk memenuhi sektor pekerjaan yang gagal mendapat sambutan pekerja tempatan kerana isu gaji yang rendah. Justru tidak hairan apabila parti dan perdagangan manusia dilihat ada hubungan rapat yang sukar dirungkai. Isu perdagangan manusia dan buruh paksa sering dibangkitkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, iaitu institusi hak asasi manusia kebangsaan Malaysia. Kini Ketua Suhakam dan keahliannya telah diganti. Dapatkah Suhakam yang baru ini memulihkan nama baik negara dalam isu perdagangan manusia? Bagaimanapun, pelantikan dua pemimpin UMNO di dalam Suhakam, iaitu Datuk Asnal Rizwa Marikan Habib Marikan, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Selayang dan Puan Nazira binti Abdul Rahim, Ketua Wanita UMNO Kulim Bandar Baharu, dilihat tidak memenuhi Seksyen 5/3 Akta Suhakam 1999 yang menyatakan bahawa Pesuruhjaya hendaklah dilantik di kalangan mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia. Pelantikan tanpa merit ini di mana kedua-dua mereka tidak pernah dikenal mempunyai pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia akan memberikan kesan kepada integriti Suhakam sebagai sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menasihati kerajaan Malaysia dalam merumuskan perundangan, arahan dan tata cara pentadbiran agar selari dengan prinsip hak asasi manusia. Ujar Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam satu kenyataan. Menurut Salahuddin, Suhakam tidak akan dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa jika dianggotai oleh mereka yang jelas memihak kepada parti tersebut. Bolehkah pemimpin UMNO yang dilantik itu menegur Perdana Menteri sekiranya terdapat pelanggaran hak asasi manusia?
yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Soalnya, belum pun panas kerusi Suhakam, mereka sudah berhadapan dengan cabaran yang berulang. Kini mereka sebagai Pesuruhjaya bertanggungjawab untuk membantu memperbaiki kedudukan Malaysia daripada terus kekal di tangga yang ketiga dalam laporan tahunan perdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat. Ini kerana tidak dapat dinafikan ia seiring dengan dakwaan wujudnya amalan buruh paksa terhadap syarikat Malaysia sehingga dikenakan tindakan oleh Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat. Apa erti pertumbuhan ekonomi jika ia dibina di atas keringat dan air mata buruh paksa hasil perdagangan manusia? Malunya kita. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.